Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Hazi bin Ibrahim. Nombor matrik saya 2200719. Saya nak buat sedikit ulasan tentang buku yang telah saya baca, iaitu tajuknya Sebelum Kita Bernikah. Okey, buku ni ditulis oleh seorang penulis muda terkemuka tanah air kita. Beliau telah memulakan karya penulisan semenjak tahun 2009. Penulisnya ialah Muhammad Hilal Ashraf. Okey. Buku ini diterbitkan oleh Imam Publication Sindirahan Berhad. Okey, apa yang saya dapat mengenai buku ni, Sebelum Kita Bernikah, banyak persiapan yang kita perlu lakukan, termasuklah dari segi persiapan mental dan juga fizikal. Mana tidaknya selepas menikah ni, hidup kita akan sentiasa berubah ataupun berubah sepenuhnya. Justru itu pasangan yang bakal berkahwin ini perlu mempersiapkan diri dengan ilmu perkahwinan dan juga bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai suami dan juga isteri. Penting juga untuk kita pastikan dalam memilih calon atau pasangan kita sebelum kita membuat keputusan untuk berkahwin itu. Bagi untuk mengelakkan persefahaman dan juga penceraian berlaku. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu dinilai dengan apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan pergi kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia, untuk kemewahannya, atau wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya akan pergi kepada apa yang dituju olehnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, daripada hadis ni kita dapat tahu sangat penting untuk kita sentiasa menjadi peringatan buat diri kita. Jika kita berniat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastinya kita tidak akan terpesong ke arah lain. Tetapi jika niat kita itu ke arah keduniaan, sudah pastilah kita akan mengetepikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan cinta dan perkahwinan ini. Jika kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mencorakkan percintaan dan pernikahan kita itu atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kita akan menikah apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Jika niat kita untuk bercinta dan bernikah hanya kerana hawa nafsu semata-mata, ini boleh mengakibatkan kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, apa yang saya dapat mengenai buku ini, anak itu merupakan zuriat pengganti ibu dan bapanya untuk menyambung kehidupan dunia ini. Jadi pasangan suami isteri ini mendapat ramai anak beruntung besar untuk bekalan mereka pada hari kiamat kelak. Seandainya anak itu golongan orang yang soleh, sebaik-baiknya sekiranya anak tidak menjadi anak soleh, pasangan itu tidak akan kerugian besar. Bahkan kemungkinan ibu bapa itu akan dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh ibu bapa memberi pendidikan dan juga mengasuh anak-anak mereka hingga menjadi anak yang soleh. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW
ada menghuraikan antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu berhala. Tetapi apa yang sering menjadi bertentangan ialah di antara perasaan kasih sayang yang keterlaluan terhadap anak akan menyebabkan pendidikan terhadapnya menjadi perkara kedua atau tidak diberi perhatian yang utama. Sememangnya tidak dinafikan manusia itu menyayangi anak-anak mereka, bahkan haiwan pun demikian sayangkan anak-anak mereka. Jadi boleh dikatakan tidak ada manusia orang tidak menyayangi anak mereka kecuali dia seorang yang cacat pemikirannya. Bak kata pepatah Melayu, sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan anak, tangankan. Ini bererti menyayangi anak itu hendaklah dengan memberi pendidikan dan juga pelajaran, bukanlah dengan memukulnya. Dalam sistem pendidikan pada zaman dahulu memang ada beberapa mendidik anak dengan memukulnya jika anak itu degil, tapi pada zaman moden ini tidak mungkin lagi pendidikan secara demikian, juga terpaksa seperti enggan pendidikan sembahyang setelah balik. Selain itu, saya juga dapat daripada buku ini, ibu bapa juga mestilah melatih anak-anak mereka mengejarkan solat. Bermula dari umur mereka 7 tahun, Rasulullah SAW telah bersabda, dia bermaksud, ajarlah anak kamu melakukan solat bila berusia 7 tahun dan pukullah jika ia solat bila berumur 10 tahun. Akhlak yang mulia seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW perlulah disemai ke dalam jiwa anak-anak mereka dengan mereka sendiri, beramal dengan akhlak Islam di dalam cara mereka seharian. Ibu bapa juga mestilah memberi pendidikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka agar mereka dapat membesar dengan sempurna yang mampu menjadi orang yang berguna kepada agama, bangsa dan juga tanah air kita. Okey. Kesimpulan yang saya dapat buat daripada buku ini, kematangan tidak terletak pada umur seseorang tetapi pada ilmu dan juga pengalaman yang ada padanya. Oleh sebab itu, keberjayaan sesebuah perkahwinan itu tidak boleh diukur pada umur dan kejayaan seseorang, tetapi kesediaan menjalani hidup berumah tangga seharusnya dinilai pada persiapan dari segi mental, spiritual dan material berbanding latar belakang individu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.